yang tak baik dia buat. Ni saya nak sebut juga. Kan? Saya kena sebut. Sebab hari ini, kerajaan ni telah menyebabkan rakyat sengsara dengan amat sangat. Hari ini ada ibu bapa yang anak dia top scorer. Yang anak dia CGPA baik. Semata-mata kerana dipaksa untuk mengambil vaksin baru boleh pergi sambung kuliah di peringkat universiti. Ada yang nak ambil SPM diwajibkan untuk ambil 2 dos vaksin, kan? Maka ramai yang mengambil keputusan tak nak hantar dia sambung belajar ke universiti lagi. Ini amat menyedihkan. Apa nak jadi dengan negara ni? Kalau pelajar-pelajar yang ambil SPM, mak bapak tak bagi jadi ambil SPM kerana takut. Kita nak salahkan dia orang ni tak boleh. Sebab hari ni walaupun Menteri Kesihatan menipu mengatakan tidak ada orang mati disebabkan pengambilan vaksin, hari ni orang yang dah ambil 1 dos, mereka sendiri tak berani nak bagi anak dia mengambil vaksin. Dia pun tak ambil second dose sebab dos pertama pun dah sengsara, dah ada side effect, kan? Macam mana nak ambil second dose? Tak semua, ada ramai yang sihat walafiat. Buat masa ni lah, sebab kita tak tahu berapa lama tempoh kita akan berada dalam kondisi yang baik. Kesan sampingan daripada ubat ni kita tak tahu lagi, ataupun daripada vaksin ni. Biasa vaksin diuji, dibuat clinical test ke atas haiwan di makmal, ke atas manusia di makmal, betul tak? Tapi masalahnya, masalahnya sesedara, vaksin yang dihasilkan ini adalah merupakan emergency vaksin, yang dibenarkan sementara, tuan-tuan. Jadi dia belum betul-betul matang. Kita tak tahu kesan sampingan dia untuk tempoh 5 tahun yang akan datang, sebab penghasilannya berlaku kurang daripada 1 tahun. Jadi macam mana? Yang lebih menyedihkan, kalau anak tu ambil vaksin pula, mak bapak kalau tak cukup 2 dos, tak boleh pergi hantar anak-anak ke universiti. Allah Akbar. Cubalah jangan buat keputusan-keputusan yang tak bijak macam ni. Cubalah bertimbang rasa. Yang tak vaksin ni ada lebih kurang 50% lagi. Mereka ini ialah pengundi. Kalau tak nak berfikir dengan waras pun, fikirlah temuluk kamu sebagai ahli politik, setahun 2 tahun lagi kamu terpaksa berhadapan dengan rakyat yang kamu paksa ambil vaksin ni. Dan cuba bayangkan bila mereka sampai ke peti undi, mereka terbayang muka kamu yang memaksa mereka mengambil vaksin. Mereka terbayang muka kamu yang memaksa anak-anak kecil mereka yang berusia 12 hingga 17 tahun mengambil vaksin. Mereka sampai di peti undi, sebelum mengundi, mereka terbayang orang yang memaksa anak-anak mereka nak masuk universiti kena ambil vaksin. Mereka terbayang bagaimana mereka dipaksa nak pergi hantar anak ke universiti pun kena vaksin. Takkanlah korang tak fikir pasal masa depan korang ni sendiri. Kalau setakat masa depan korang tak apa lagi, nak beritahu dengan KJ ni, kau datang daripada UMNO, so yang akan terkesan ialah UMNO. Padahal idea-idea bodoh ni datang daripada seorang menteri yang tak berapa cerdik. Mulut kata tak nak paksa, tetapi dari segi pelaksanaan, realiti dia paksaan sudah lama berlaku dalam negara ni. Tengok hari ni UK pun, UK pun sudah pun menghentikan pemaksaan ke atas pengambilan vaksin. Tak ada lagi dah. Tiada paksaan. Tak ada paksaan. Jadi Londoner macam KJ ni takkanlah tak boleh nak ubah sikit. Jangan risaulah.
Jangan risau. Duit hasil vaksin 87 juta dos tu pun tak habis makan. Kalau tak dapat tambahan vaksin baru ni pun, kalau tak laku pun, boleh hidup. Tak mati insya-Allah. Ada rezeki datang daripada sumber-sumber lain. Tu je lah nak beritahu. Tolonglah. Tolonglah berhenti buat kerja-kerja yang tak masuk akal. Sebagai umat Islam, macam mana kita boleh mengharamkan orang yang tak ambil vaksin ni daripada menunaikan solat waktu, 5 waktu di masjid? Macam mana kita boleh haramkan mereka ni daripada solat Jumaat? Tapi VVIP Macam mana nak fikir tak boleh hadam? Tak boleh hadam. Dan orang akan tanya dengan Menteri Agama daripada PAS, Ustaz Deris. Macam mana Ustaz Deris nak jawab kalau misalnya keputusan pihak atasan sudah pun memutuskan bahawa selagi tak ambil 2 dos, tak boleh menunaikan solat Jumaat. Kalau saya pun duduk di tempat Ustaz Deris, saya pun pening kepala. Sebab orang akan bertanya dengan dia, sebab dia Menteri Agama. Dan dia pun pernah cakap, tak payah tunggu 5 tahun. 5 hari, macam-macam perubahan akan dilakukan oleh PAS. Tak ke pening kepala PAS nak menjawab. Padahal dia Menteri Agama je. Dia ikut je apa diputuskan oleh Kabinet. Kalau Kabinet tu banyak orang bersatu, semua bersatu hati untuk berpegang kepada amanat Perdana Menteri ke-8, diteruskan semua polisi-polisi Perdana Menteri ke-8, kemudian diangkat pula Perdana Menteri ke-8 yang dah gagal ni menjadi penasihat majlis untuk menjadi pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Tuan-tuan pun boleh bayangkan lah, sama ada negara tu boleh dipulihkan atau makin jahanam bila letak dengan orang yang banyak memusnahkan negara kita ni.